Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad dalam Ustaz YouTube channel Pembelajaran yang tiada batasannya. Sebelum itu, jom saksikan. Baik, Alhamdulillah bertemu kembali. Pada kali ini kita akan belajar satu tajuk Pendidikan Islam tahun 3 bidang akidah, Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Okey, baik murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 66 ya. Dan Ustaz harap semua murid dah bersedia untuk pembelajaran secara online ya. Dan telah buka buku muka surat 66 yang Ustaz masukkan tadi lah. Okey, yang Ustaz nyatakan tadi. Baik. Okey, jadi kita akan mulakan pelajaran. Baik. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Al-Alim dan Al-Hakim. Tapi sebelum tu kita tengok pada muka surat 66 ni, okey. Pameran keajaiban dunia. Okey, ada 4 keping gambar di sini. 1, 2, 3 dan 4. Okey. Okey, gunung berapi, gerhana matahari, aurora dan juga galaksi. Okey, semua ni adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betapa hebatnya Allah mencipta. Ini yang kita tengok dalam gambar ni sahaja. Tapi di luar sana, okey, di luar sana kita boleh tengok. Okey, macam-macam lah. Okey, Allah cipta apa? Manusia. Okey, manusia. Allah ciptakan bulan, bumi. Okey, apa lagi? Banyak ya. Terlalu banyak ciptaan Allah itu. Subhanallah, hebatnya ciptaan Allah. Jadi tak ada pun kuasa yang boleh buat semua ni kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sedar tu ya, dalam waktu yang sama kita kena sedar yang manusia ni terlalu lemah ya. Hidup kat dunia ni terlalu lemah. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim tadi ya? Al-Alim dan juga Al-Hakim. Baik. Kita akan teruskan. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan juga Al-Hakim? Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 67. Okey. Teliti dan faham. Baik. Sama-sama kita tengok. Okey, Ustaz akan jelaskan satu persatu di sini. Baik. Baik. Erti Al-Alim. Apakah maksud Al-Alim? Apakah maksud Al-Hakim? Baik. Kita akan tengok Al-Alim dahulu. Okey. Al-Alim bererti maha mengetahui. Okey, maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci dan tiada suatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Al-Alim ertinya ialah maha mengetahui. Okey, Ustaz tulis ya. Al-Alim. Al-Alim maha mengetahui. Baik. Jadi Al-Alim bila maha mengetahui, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu semua. Okey, Allah tahu semua, tak ada benda pun yang terselindung daripada pengetahuan Allah. Semua Allah tahu, sama ada yang terang ataupun yang tersembunyi, yang sebelum, yang selepas, sedang, okey, sedang, sebelum, sedang dan akan berlaku, semua dalam pengetahuan Allah. Jadi Allah Al-Alim maknanya Allah maha mengetahui. Bila sebut maha ni maknanya tak ada dah yang lebih tahu daripada Allah ya, manusia ke apa ke, tak ada. Allah maha mengetahui. Okey, yang seterusnya kita tengok apa dia. Belah sini pula Al-Hakim. Al-Hakim bererti maha bijaksana. Okey, Al-Hakim maknanya maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud
Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Okey, setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan juga tujuan. Apa maksud Al-Hakim tadi? Al-Hakim maknanya Maha bijaksana. Maha bijaksana. Dan kebijaksanaan Allah tu tak ada tandingannya. Allah Maha bijak, ya, Maha bijak, tak ada siapa pun yang boleh menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam nak mentadbir alam ni. Mentadbir apa? Ciptaan Allah tu. Ciptaan Allah, ya. Alam semesta ni adalah dengan kebijaksanaan Allah mentadbir. Tak ada kuasa yang boleh menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim? Maknanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sama ada yang terang, tersembunyi, sebelum, semasa dan selepas. Semua Allah dah tahu. Al-Hakim pula ialah Maha bijaksana, dan ciptaan Allah tu mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Bukan Allah cipta saja-saja, Allah cipta bumi saja-saja, tak ada. Allah cipta manusia, ada hikmah dia, ada faedah dia, ada tujuan dia. Jadi subhanallah, hebatnya Allah, ya. Dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim adalah sebahagian daripada nama-nama Allah yang mulia, yang menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Jadi Ustaz harap kamu dapat fahamlah apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan juga Al-Hakim. Al-Alim Maha mengetahui, Al-Hakim Maha bijaksana. Baik. Seterusnya. Baik. Apa bukti ataupun dalil, ya, nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim ni? Apa bukti? Okey, dalil nakli. Apa dalil nakli? Dalil nakli ni adalah bukti ataupun nas lah. Okey. Dalil nakli ni adalah, bila sebut dalil nakli, ianya adalah bersumberkan Al-Quran ataupun hadis. Baik. Bukti ataupun nas ni bersumberkan Al-Quran ataupun hadis. Itulah namanya dalil nakli. Baik, dalil nakli, kita tengok dalil nakli Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. Firman Allah, kita tengok di sini, ya, firman Allah dalam surah An-Nisa. Okey, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini maksud dia. Okey, itulah dalil ataupun bukti. Okey, dalil nakli maknanya dari Al-Quran. Okey, dalil ni dari Al-Quran. Tak boleh kita nafikan lagi lah. Okey. Okey, di sini kalau tengok di sini, ya. Di sini dah ditulis, ya. Dalam buku ni dah tulis dah, cantik dah. Dalil nakli apa dia? Okey, dalil nakli ialah dalil yang diperoleh daripada nas Al-Quran ataupun hadis. Samalah macam yang Ustaz tulis kat atas tadi ni, ya. Sama yang Ustaz tulis kat sini, ya. Bukti ataupun nas bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Okey, itulah dalil nakli nama Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Senang kan? Ustaz harap murid-murid Ustaz boleh faham lah. Baik. Seterusnya kita tengok kesan. Apa tu kesan? Kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Ada kesan ke kalau kita beriman dengannya? Mestilah ada, semua benda ada kesan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama ni, nombor satu ni. Okey.
kita akan berusaha meningkatkan ilmu. Kita usaha meningkatkan ilmu. Kita akan belajar ilmu yang bermanfaat. Belajar ilmu yang ada manfaat kepada kita. Bukan ilmu yang tak ada manfaat. Tambah sekarang musim PKP kan. Musim PKP ni semua orang tak boleh keluar rumah. Jadi kita belajar ilmu yang bermanfaat. Banyak sumber dia. Internet ada ya, internet. Apa lagi? YouTube. Okey, YouTube. Boleh belajar. Janji ilmu tu bermanfaat. Baik. Yang seterusnya ialah tekun dan bersungguh-sungguh. Kita buat apa-apa pun mesti tekun. Mesti tekun, bersungguh-sungguh. Bukan hangat-hangat tahi ayam. Belajar betul-betul. Tekun. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ni, mentaati perintah Allah. Jika kita dah beriman, maka kita akan mentaati perintah Allah. Macam mana? Kita akan melipat gandakan usaha ataupun amalan. Melipat gandakan amalan kita lah, amalan seharian kita. Seperti solat, solat ke, baca Quran. Dan macam-macam lagi. Belajar pun masuk jugalah. Melipat gandakan amalan. Dan kita akan menjauhi maksiat. Memanglah kita dah beriman kepada Allah, kita akan menjauhilah segala maksiat, segala maksiat, jenayah, segala benda-benda yang sia-sia dan sebagainya. Baik, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah. Nampak ni sakit kan? Bersangka baik dengan Allah. Contoh kita sakit. Bukan maknanya bila Allah bagi kita sakit, Allah benci kita. Sebenarnya Allah nak uji kita, sama ada kita sabar ataupun kita putus asa dengan Allah. Jadi bersangka baik dengan Allah. Yang kedua, sabar dengan ujian. Macam sekarang ni COVID-19. Semua kena PKPB. Jadi ini adalah ujian. PKPB ni ujian. Sabar ke tak sabar ke kita dengan ujian yang Allah bagi ni. Jadi bila kita sabar, maka kita akan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang keempat ni, mensyukuri nikmat Allah. Kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang Allah bagi. Macam-macam nikmat yang Allah bagi. Yang paling besarnya nikmat Islam, yang paling besarnya Islam lah. Lepas tu iman, tu kesihatan. Macam-macam Allah bagi nikmat kesenangan. Jadi kita kena menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Guna sebaik mungkin. Bukan kita kufur nikmat. Yang seterusnya ialah memelihara alam. Alam ciptaan Allah ni adalah untuk semua makhluknya. Jadi janganlah kita rosakkan alam ni dengan benda yang merosakkannya. Contoh yang sekarang ni apa? Pencemaran sungai. Itu tak memelihara alam sekitar. Jadi pencemaran sungai ni boleh menyebabkan bencana. Orang tak ada air, macam-macam masalah yang timbul bila sungai tercemar. Jadi kita kena jaga. Jadi itulah apa yang kita tengok, apa yang kita dapat daripada buku ni. Ustaz hanya terangkan apa yang ada dalam buku Pendidikan Islam ini sahaja. Buku ni dah cukup jika kita baca, kita akan dapat ilmu daripada buku ni. Baik, itu kesan lah. Baik, seterusnya kita akan tengok lagi. Minda Bestari. Yang pertama, lakukan aktiviti berikut bersama dengan rakan. Rakan tak boleh lah PKP kan. Dengan siapa? Kita ganti dengan ibu, bapa ataupun adik beradik. Kita ganti dengan adik beradik. Buat apa? Membaca dalil nakli. Lepas tu bersoal jawab.
Okey, membaca dalil nakli. Okey. Okey, murid-murid ustaz boleh baca dan disimak oleh ibu ataupun bapa ataupun abang, kakak dan sebagainya. Okey, boleh berkongsi-kongsi ilmu. Okey, baca nama apa dalil nakli beserta dengan artinya, maksud dia sekali. Okey, lepas tu boleh bersoal jawab lah. Okey, boleh tanya adik ke abang ke, faham tak faham apa yang dimaksudkan dengan Al-Alim dan juga Al-Hakim. Okey, boleh buat tu secara santai lah. Okey, dalam keadaan sambil minum air, kopi ke, sambil sarapan ke, boleh. Baik, seterusnya apabila kita dah faham semua yang berkaitan dengan Al-Alim dan Al-Hakim, jadi kita akan buat latihan lah. Latihan dalam buku aktiviti muka surat 65, buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, jadi ada aktiviti di sini. Okey, kalau tengok buku ni mudah je, susun dan tulis saja, susun dan tulis. Okey, Al-Alim. Okey, tengok kat sini. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud, okey, kat sini boleh pilih lah, pilih jawapan kat sini. Al-Alim bermaksud apa? Allah Maha Mengetahui. Okey, teruskanlah. Okey, yang ni pun sama. Okey, ni muka surat 1, tengok muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua apa dia? Ni. Dalil. Okey, dalil nakli. Okey, di sini latihan di sini. Okey, apa dia? Firman Allah, wallahu. Okey, boleh lorek kan? Warna ke? Lorek ataupun warna. Okey. Kat sini dia tulis warna. Okey, nak lorek pun boleh, warna pun boleh. Okey, yang ni pun sama. Baik, yang ketiga, bulat jawapan yang betul. Okey. Okey, contoh dia dah bagi di sini. Okey. Nombor 1, salah satu usaha menjauhi maksiat ialah apa dia ni? Ialah berkawan dengan rakan yang okey, A baik, B malas, C jahat. Okey, boleh pilih. Kalau kata berkawan dengan yang kawan malas, okey, bulatkanlah. Contoh. Okey, teruskan sampai nombor 4. Baik, seterusnya okey, nombor 4 ya, tandakan right ataupun pangkah. Saya beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Contoh dia bagi mematuhi peraturan. Okey, dia right kat sini. Okey, yang pertama, merosakkan harta awam. Betul atau salah? Kalau betul, tanda right. Kalau salah, kalau betul, tanda right. Kalau salah, pangkahlah. Okey, boleh? Okey, baik. Yang seterusnya, yang nombor 5 ni, okey, kenal pasti dan tulis. Okey, kembara alam. Okey, tanda Allah Al-Alim dan Al-Hakim ialah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini seperti, okey, contoh dah bagi kat sini. Pokok kelapa. Apa lagi? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya lagi mencipta apa? Pokok kelapa, contohnya manusia dan sebagainya lah. Okey. Dan yang terakhir sekali, akhir sekali ialah pilih dan tulis. Okey, di sini pilih. Okey, pilih dan tulis. Okey, menjadi sumber makanan manusia. Okey, ada sini tumbuhan, haiwan. Okey, menjadi sumber makanan. Tulislah tumbuhan apa dia, contoh haiwan apa dia. Okey, yang bawah ni, saya, okey ni, saya bersyukur kepada Allah SWT yang menciptakan tumbuhan dan haiwan untuk kemudahan hidup manusia. Saya akan, okey, contoh dia bagi menjaga kebersihan alam. Okey, apa lagi? 3 ni. Okey, boleh fikir sendirilah ya. Okey, boleh buat di sini. Okey, sampai siap lah. Okey, muka surat berapa tadi? 65 hingga 70. Baik. Okey, Ustaz harap, okey, murid-murid Ustaz semua boleh buat ya. Senang saja ya. Rujuk balik buku teks tadi muka surat 66 hingga 71 dan cuba jawab soalan ni. Kalau tak faham, boleh tanya ibu bapa ataupun abang, kakak yang lebih tahu. Okey, itu saja daripada Ustaz dan harapan Ustaz. Okey, walaupun kita tak pergi sekolah,
Okey, boleh baca buku teks di rumah, boleh ulang kaji di rumah. Tak faham boleh rujuk dengan ibu bapa ataupun abang dan kakak. Itu saja daripada Ustaz. Hingga kita bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.